Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna Allaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama sekali lagi berhimpun dalam kuliah Zoom ini untuk kita sambung balik hadis yang kita baca di dalam kitab Riyadhus Salihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Yang mana insya-Allah hari ini kita nak mulakan dengan bab yang baru, iaitu bab yang ke-63. Siapa ada kitab boleh tengok muka surat 63. Babut tanafusi fi umuril akhirah wal istikthari mimma yutabarraku bih. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, bab ini membicarakan berkenaan dengan bab yang berlumba-lumba dalam perkara akhirat. Berlumba-lumba dalam perkara akhirat. Mungkin ada yang keliru, apa maksud perkara akhirat? Sedangkan kita duduk dalam dunia nak berlumba ke akhirat. Buat apa? Akhirat belum sampai. Maksudnya perkara yang boleh menjadi pembela kepada kita di hari akhirat nanti. Seorang yang beriman, dia sentiasa berpandangan jauh. Orang yang cerdik ialah orang yang berpandangan jauh. Dalam hadis Nabi SAW pernah menyebutkan, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da mautih. Atau kama qala, orang yang bijak itu ialah orang yang sentiasa merendahkan dirinya dan orang yang sentiasa bekerja, orang yang sentiasa beramal untuk sesuatu selepas daripada kematian dia. Maksudnya mengumpulkan amalan, mengumpulkan pahala. Baik. Dan memperbanyakkan sesuatu yang boleh diambil berkat padanya, iaitu mengambil berkat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, Imam Nawawi bawakan satu ayat Quran di sini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Mutaffifin, ya. Allah mengatakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam perkara itulah, yakni dalam perkara yang membawa ke syurga. Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita dalam Al-Quran perkara-perkara yang menjadi nikmat di dalam syurga. Begitu hebat syurga ini Allah Taala ciptakan. Begitu banyak nikmat yang ada dalam syurga yang Allah Taala rakamkan kepada kita. Itu pun Allah Taala sebut wa utubihi mutasyabiha. Di dalam syurga itu kata Allah, ahli-ahli syurga itu diberikan dengan sesuatu yang mungkin bentuknya, mungkin warnanya sama seperti mana di dalam dunia, mungkin namanya sama seperti dalam dunia, tetapi rasanya, nikmatnya, kesedapan yang kita dapat di dalam syurga itu sesuatu yang berbeza daripada apa yang ada di dalam dunia. Setelah Allah Ta'ala menceritakan tentang isu ataupun tentang nikmat yang ada di dalam syurga, Allah Ta'ala kata apa? فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. Hendaklah orang-orang yang teringinkan dengan syurga.
hendaklah orang-orang yang bertakwa, yang tak sabar-sabar nak masuk dalam syurga, berlumba-lumbalah. Sebab itu, kita melihat para sahabat, mereka dalam melakukan kebaikan ini, mereka berlumba. Kan? Mereka berlumba-lumba nak buat benda baik. Jadi kalau kita ni, Allah Subhanahu Wa Taala rezekikan dengan perasaan berlumba nak buat benda baik, kita kena banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih ada kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan di dalam jiwa kita. Masih banyak kebaikan yang Allah Taala nak berikan pada kita. Kerana apa? Dalam jiwa manusia ni, yang menjadi raja, yang menjadi orang kata apa, pengawal kepada tindakan kita, kepada perkataan kita, ialah jantung. Yang mana dalam jantung itulah terletaknya niat. Dalam jantung tu terletaknya niat. Dalam jantung tu terletaknya kasad, kata orang Arab, kehendak. Maka jantung kena jadi baik. Jadi bila jantung kita jadi baik, niat kita akan jadi baik, maka kita akan berlumba dalam perkara kebaikan. Okey, kita tengok hadis yang Imam Nawawi bawakan, iaitu hadis yang pertama dalam bab nombor 63 ni, dan hadis yang ke-569. Kata Al-Imam Nawawi rahimahullah, wa an Sahal ibni Sa'd radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bi syarabin fashariba minhu wa an yaminihi ghulam wa an yasarihi al-ashyakh faqala lil ghulam ata'dhanu li an u'tiya haula faqala al-ghulam la wallahi ya Rasulullah la uthiru bi nasibi minka ahada fatallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yadihi muttafaqun alaih. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, yang bermaksud daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu ketika diberikan dengan satu bekas minuman. Nabi tengah duduk dengan sahabat dia, tiba-tiba Nabi diberikan dengan minuman. Fashariba minhu, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ni pun minum minuman tu. Nabi minumlah minuman tu. Tapi nak katanya orang Arab zaman dulu ni, kebanyakan mereka ini berkongsi. Bekas makanan mereka berkongsi, makan dalam talam. Begitu juga minuman mereka juga, kalau tak cukup gelas, mereka akan berkongsi. Fashariba minhu, Nabi minum dalam bekas minum tu. Tapi ada lebih lah. Pasal apa ada lebih? Sebab orang lain pun nak minum juga. Kan? Orang lain pun nak minum juga. Waktu Nabi SAW minum tu, Nabi perasan, Nabi tahu yang berada di sebelah kanan Nabi tu ada seorang budak. Manakala di belah kiri Nabi itu ada orang tua-tua. Kalau ikut sebahagian riwayat kata, belah kanan Nabi SAW tu, yang budak-budak tu adalah Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Abdullah Ibnu Abbas adalah sepupu Nabi SAW yang lahir 3 tahun sebelum hijrah. Maksudnya waktu hijrah ni dia memang kecil lah. Kan? Bila sampai dekat Madinah, Nabi SAW duduk dekat Madinah 10 tahun. 10 tahun, jadi umur dia sekitar 14 tahun lah ketika Nabi wafat. Hampir-hampir gitulah, lebih kurang. Ya, kerana dia lahir 3 tahun sebelum daripada peristiwa hijrah Nabi SAW. Jadi dia ni muda lagi. Mungkin umurnya baru saja mumayyiz, mungkin waktu peristiwa ni berlaku. Wa an yasarihi al-ashyakh, di kiri Nabi ni ada orang-orang tua. Dikatakan dalam orang-orang yang lebih dewasa, orang-orang lebih tua ni ada Khalid bin Al-Walid, dikatakan dalam sebahagian riwayat. Maka Nabi SAW sebut faqala lil ghulam, Nabi sebut pada anak muda ni, Nabi kata, ata'dhanu li an u'tiya haula, adakah kamu mengizinkan aku untuk aku berikan kepada mereka ini? Maksud Nabi SAW bagi tahu dekat Ibnu Abbas, boleh tak kalau saya nak dahulukan orang yang belah kiri saya ni? Sebab mereka ni lebih tua, sebab mereka ni lebih berumur, jadi boleh tak saya nak bagi? Nabi kata, Nabi minta izin kepada Ibnu Abbas.
Ibnu Abbas kata apa lepas tu? Faqala al-ghulam, kata Ibnu Abbas, la wallah. Kata Ibnu Abbas, tak boleh. Demi Allah ya Rasulullah, tak boleh. La usiru binasibi minka ahada. Saya tak nak mendahulukan orang lain dalam nak mendapatkan bahagian ini. Nak dapatkan bahagian lebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yadihi. Maka Nabi SAW pun serahkan bekas minuman lebihan Nabi itu kepada dia. Okey, apa faedah yang kita boleh ambil daripada hadis ni? Yang pertama sekali, dalam perkara-perkara yang baik, Nabi SAW memang suka mendahulukan yang belah kanan. Oleh kerana budak ni ataupun Ibnu Abbas ni duduk belah kanan Nabi SAW, maka Nabi dahulukan dia. Nabi kena dahulukan dia, sunat dahulukan dia. Tapi Nabi kata, yang ni belah kanan tapi muda, yang ni belah kiri orang tua-tua. Patutnya orang tua-tua dulu, tapi dia orang duduk belah kiri. Kan? Jadi, Nabi minta izin. Begitulah beradabnya Nabi SAW dalam nak mengambil hak orang lain untuk diserahkan kepada orang lain. Nabi tak buat pandai lah. Nabi tak buat pandai. Nabi bertanya dahulu supaya tidak menimbulkan rasa tak puas hati pada orang yang muda ni. Kerana itu hak dia, dia duduk belah kanan, paling kanan dengan Nabi, dia patut dapat. Dan dalam Islam ni memang suka mendahulukan yang kanan. Waktu saya duduk di Jordan dulu tuan-tuan, memang orang Arab ni dalam bab ni bagus, boleh puji, iaitu mendahulukan yang kanan. Sehingga kan nak keluar daripada lift, nak masuk lift, nak keluar lift dekat pasar raya pun, dia akan dahulukan yang kanan. Kalau kita belah kanan dia, dia akan kata tafadhal. Sedangkan dia tunggu dulu. Dia akan kata tafadhal. Dia akan kata naik. Kita kata engkau lah naik dulu, kau tunggu dulu. Dia kata yamin. Kanan dulu. Maksudnya, mendahulukan yang kanan dalam perkara yang baik itu adalah satu tuntutan, seperti mana Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayamun fi tuhurihi wa tana'ulihi wa tarajjulihi wa fi amri kullih, atau kama qala. Dalam hadis Aisyah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni suka mendahulukan yang belah kanan. Apa yang Nabi suka belah kanan? Fi tuhurihi, waktu mengangkat hadas, waktu berwudu, waktu mandi wajib, dahulukan yang kanan. Ya. Wa tana'ulihi, pakai slipper pun sarung belah kanan dulu. Kadang-kadang kita pakai slipper ni kita tak perasan, pakai slipper boleh dapat pahala. Macam mana boleh dapat pahala, Ustaz? Niat waktu sarung belah kanan tu nak ikut sunnah Nabi SAW. Bila buka, niat nak ikut sunnah Nabi SAW, cabut belah kiri dulu. Belah kanan yang paling akhir cabut. Kan? Punyalah mudahnya orang-orang Islam ni untuk mendapatkan pahala yang kecil-kecil ni. Kadang-kadang kita duk fikir pahala yang besar-besar. Tapi pahala yang kecil-kecil ni, waktu masuk toilet pun kita boleh dapat pahala. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Sebelum masuk toilet, baca doa ni, masuk. Dapat pahala. Keluar daripada toilet, ghufranak, keampunanmu wahai Tuhan, pun dapat pahala. Kan? Sebelum nak buang air dalam toilet tu, sebelum nak buang air, cek air dulu, ada tak ada? Kalau air tu memang dah dalam kolah, nampak tak apalah. Tapi kalau air tu dalam pipe, cek dulu. Kenapa cek dulu? Kerana Nabi SAW sebelum buang air, Nabi akan pastikan benda untuk Nabi istinja tu ada. Nak beritahu kat kita apa dia? Nabi suruh kita ni beringat sebelum membuang. Takut-takut kita tak cek air ada ke tak ada, kita dah buang dulu. Kan? Periuk api dah keluar dah. Tiba-tiba dia nak basuh, tak boleh cuci periuk api yang ada tu. Kan dia jenuh, terlambak je kat situ. Jadi kita tak mahu berlaku benda tu. Marilah sama-sama kita mengamalkan sunnah Nabi SAW dalam perkara-perkara seharian kita. Mudah-mudahan kita mengutip pahala daripada amalan-amalan yang kecil ni. Amalan yang kecil ni akan digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi besar juga akhirnya. Kan? Menjadi besar juga akhirnya. Tambahan pula, kalau kita menjadi contoh pada orang lain. Orang lain tengok kita buat. Orang tanya pula, kenapa buat macam ni? Kita kata ni sunnah Nabi SAW. Dia pun follow kita. Anak dia follow kita. Anak dia follow pula bapak dia. Cucu dia follow pula. Begitu. Sehingga
benda tu menjadi berantai. Alangkah gembiranya dan alangkah bahagianya kalau kita ni dapat menjadi contoh panutan dalam perkara-perkara kebaikan, walaupun kecil. Seperti mana yang saya sebut dalam kuliah-kuliah sebelum ni, amalan-amalan yang kecil ni jangan sekali-kali rasa ia lekeh. Walaupun hanya dengan sarung selipar saja. Sarung selipar belah kanan kecil, tapi kita ajar makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Benda kecil, ya. Tapi kita berjaya, kalau kita berjaya ajar umat benda-benda kecil dan kita menjadi ikutan mereka, maka ia menjadi satu perkara yang sangat-sangat baik. Ia menjadi satu perkara yang sangat-sangat bagus. Kerana selagi mana orang mengamalkannya, maka selagi itu kita akan dapat pahala. Okey. Itu yang pertamalah, Nabi SAW suka belah kanan. Cuma ada waktu Nabi mendahulukan belah kiri. Apa dia? Wa ma fihi min adha. Kata Aisyah dalam riwayat hadis, Nabi akan mendahulukan yang kiri kalau benda tu benda yang tak baik, benda yang kotor. Contohnya macam istinja. Nabi SAW istinja dengan tangan kiri. Dan faedah yang kedua yang kita boleh ambil daripada hadis ni adalah kita disuruh untuk menghormati manusia walaupun manusia itu budak mumayyiz. Walaupun budak mumayyiz, tapi tetap kita disuruh untuk menghormati dia. Hormat ni maksudnya jangan langgar hak dia. Kalau memang dia layak dapat, bagilah. Kan? Jangan kita pergi langgar je. Budak-budak, contohlah kan, budak-budak dah dapat seat duduk di tempat yang elok di dalam masjid sebab dia datang awal. Kita pula pergi halau dia ke belakang. Tak boleh. Kerana kita dah dikira menzalimi hak dia. Itulah Islam menjaga kebajikan budak-budak. Bukan hanya orang tua dijaga. Bukan hanya orang muda dijaga. Budak-budak pun ada hak yang dipelihara. Okey. Kemudian, di dalam Islam ni juga ada hak yang dipanggil sebagai hak dhiyafah, iaitu memuliakan tetamu dengan memberi mereka makan dan minum. Kata Syekh Mustafa Bugha dalam kitab dia Nuzhatul Muttaqin, syarah kepada Riyadhus Salihin, dia mengatakan afadal hadis hirsa sahabah ridwanullahi alaihim ala ma yanfa'uhum wa minha tabarrukuhum bi atharih. Hadis ni nak menunjukkan apa dia? Menunjukkan kesungguhan sahabat radhiyallahu anhum untuk mendapatkan sesuatu yang memanfaatkan mereka, sesuatu yang memberi manfaat kepada mereka di hari akhirat. Antaranya adalah mereka mengambil berkat daripada bekas-bekas Nabi SAW. Sebab itu kita tengok dalam hadis yang lain, ketika mana Nabi mengambil wuduk, lebihan air wuduk tu sahabat akan berebut untuk mengambil berkat daripadanya. Ludah Nabi SAW pun dijadikan berkat oleh para sahabat, sehingga ada yang sembuh daripada penyakit dengan mukjizat air liur Nabi SAW. Tapi keberkatan selain daripada Nabi SAW, kita telah pun hurai dalam kuliah Selasa yang lepas. Ulama berbeza pendapat. Boleh ke tak boleh ambil keberkatan daripada orang saleh? Ambil keberkatan daripada orang saleh dalam bentuk doa, yang ni sepakat. Kita jumpa orang saleh, kita kata, Syekh tolong doa untuk saya. Syekh orang saleh. Syekh tolong tahnik anak saya ambil doa untuk anak saya. Syekh orang saleh. Boleh. Kadang-kadang orang datang jumpa saya bawa anak. Dia kata, Dr. Rora tolong tahnik anak saya. Saya kata, saya bukan orang saleh. Pergi cari orang saleh. Dia kata, saya tak ada ni orang saleh, saya tak jumpa. Yang saya nampak ni Dr. Rora je lah. Saya pun tengok. Macam kesian, saya bagilah. Walaupun saya ni bukan orang saleh. Kan? Kadang-kadang mulut saya ni laser juga kan. Takut-takut juga kita pun kan. Tapi dia kata tak jumpa orang saleh, maka kita buatlah. Kita bantu. Tapi doa orang saleh, untuk kita mengambil berkat doa orang saleh boleh. Jumpa orang saleh minta doa. Syekh doakan saya, Syekh. Doakan saya kebaikan dunia dan akhirat. Kan? Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan doa dia dan kita mendapatkan kelebihan di situ. Manakala mengambil berkat daripada orang saleh dari sudut mengambil berkat daripada air lebihannya, lebihan makanannya, daripada pakaiannya, yang ni ulama berbeza pendapat. Sebahagian ulama mengatakan dibenarkan. Sebahagian ulama kata boleh.
Apa alasan mereka? Mereka gunakan hadis-hadis Nabi ni lah. Oleh kerana sahabat ambil berkat daripada Nabi, maka Nabi tu orang soleh, maka orang soleh pun dapat juga. Tetapi pandangan muhaqqiqin, pandangan yang tepat bagi saya lah, di kalangan para ulama ialah orang saleh ni hanya sekadar doa sajalah. Kenapa? Kerana manusia yang paling saleh setelah daripada Nabi SAW di kalangan umat ini adalah Abu Bakar. Tetapi tidak ada di dalam riwayat para sahabat berebut minum air lebihan Abu Bakar ataupun makanan Abu Bakar. Tak ada. Yang ada cuma Nabi SAW saja. Oleh kerana itu, kekal kepada Nabi sajalah benda yang tabarruk ni. Selagi orang kata saya tak terima tabarruk pula, kita terima tabarruk. Cuma tabarruk untuk Nabi SAW saja. Habis tu Ustaz, kenapa sebelum ni ada yang kecoh? Sebab orang mengambil berkat daripada tapak kaki Nabi tu, bekas tapak kaki Nabi. Kita kata kalau bekas tapak kaki Nabi tu betul, kita tak ada masalah untuk orang ambil berkat. Tapi masalahnya adalah tapak kaki Nabi ni ada banyak versi. Ada satu versi bulat-bulat kaki Nabi. Ada satu versi lonjong kaki Nabi. Kata orang Perak lonjong. Saya tak tahu lah, mungkin orang Kuala Lumpur dia panggil lain kot. Panjang dah macam kaki robot. Kita tapak kaki kita kalau letak atas simen, tapak kaki kita ditakkan flat. Dia ada kawasan yang terangkat sikit kerana tapak kaki manusia kan. Tapi bila kita tengok tapak kaki yang didakwa tapak kaki Nabi tu, tak macam tapak kaki manusia yang normal. Seolah-olah macam kaki robot pula. Maka sebab itu, kita bukan menafikan pensyariatan mengambil berkat daripada bekas Nabi. Tetapi, kita mempersoalkan, betul ke barang-barang yang didakwa itu milik Nabi? Kerana setakat yang kita tahu, tidak ada barang-barang tinggalan Nabi SAW yang sampai kepada kita pada hari ini. Sebab apa tak ada? Kerana zaman kita dengan zaman Nabi dah terlalu jauh dah. Ribuan tahun dah. Tapi ada orang dakwa yang ni rambut Nabi dan sebagainya. Kita kata kena bawa bukti lah. Kan? Kena bawa bukti yang mana betul ke tidak itu Nabi punya. Bukan hanya sekadar ada sanad. Kena cek sanad tu betul ke tak. Kerana sebahagian daripada barang tinggalan Nabi SAW pernah terbakar disebabkan oleh kerana mimbar Nabi SAW pernah dipanah peti. Itu satu. Yang keduanya, masa itu terlalu jauh menyebabkan ada barang-barang Nabi SAW yang hilang. Begitu juga ada di kalangan sahabat yang bawa barang-barang Nabi ni, janggut Nabinya, ya, bekas makanan Nabi, baju Nabi, banyak yang para sahabat ni ambil dan mereka tanam bersama dengan mereka. Mereka wasiatkan, kalau aku mati tanam aku sekali dengan ni, dengan rambut Nabi SAW ni untuk mereka mengambil berkat. Jadi sebab itu barang-barang tinggalan Nabi tu dah tak ada dah sekarang ni. Kalau ada pun tidak berbukti, kita tak tahu betul ke tidak. Wallahu a'lam. Itu yang pertama. Fa inna Ibn Abbas lam yatanazal anhu li'annahu su'run Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abbas, budak tadi tu Ibn Abbas. Ibn Abbas tak lucutkan hak dia. Dia nak terus lebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-bid'a bid-diyafah bi afdala man fil majlis summa man ala yamini. Disyariatkan kalau kita ni dalam majlis ramai-ramai, bila bekah tu kita kongsi, kita minum dulu. Kalau kita diberi minum dulu, kita minum dulu dan berikan orang yang berada di belah kanan, di belah kanan, di belah kanan dan seterusnya. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, al-hatha ala ada'il huquq li ahliha wa husnil adab fil muamalah ma'an nas mahma kaburu wa saghiru. Dia kata, hadis ni mengandungi galakan supaya kita menunaikan hak bagi orang yang berhak dan juga menggalakkan kita untuk berakhlak baik, beradab baik dalam berurusan sesama manusia. Sama ada dia kecil ataupun besar, tak kira. Besar ke, kecil ke, selagi mana dia manusia, maka selagi itulah kita hormati dia. Maka selagi itulah kita iktiraf hak dia. Bukan hanya kerana sebab dia budak-budak, kita layan dia lebih kurang je.
Kadang-kadang manusia ni ada macam tu juga. Bukan hanya sekadar umur kecil. Kadang-kadang jawatan kecil pun dilayan lebih kurang je. Sedangkan manusia perlu dilayan sama rata. Sebab tu Allah Ta'ala turunkan ayat Quran. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dia bermasam muka dan dia berpaling apabila datang kepada dia orang buta. Ayat ni ataupun surah Abasa ni, ayat pertama dan kedua ni, kalau orang baca orang akan tahu ini merupakan satu teguran Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia mulia, tuan-tuan. Akhlaknya baik. Orangnya sopan santun. Tapi dalam ayat ni Allah Taala tegur. Allah Taala kata dia bermasam muka dan berpaling bila orang buta datang kat dia. Kenapa? Kalau kita baca dalam sirah Nabi SAW pada ketika datangnya orang buta yang bernama Ibn Ummi Maktum, Nabi sedang bercakap dengan orang-orang besar Quraisy. Nabi sedang berurusan dakwah dengan orang-orang Quraisy. Tiba-tiba datang seorang buta. Dia mana nampak? Dia buta? Dia tak nampak. Bila dia tak nampak, dia tanya Nabi SAW, Ya Muhammad, alimni mimma allamakallah. Ya Muhammad, tolong ajar saya apa yang Allah ajar kamu, wahai Muhammad. Dia datang tu dia nak belajar tentang agama. Maka Nabi pun masam muka dan berpaling. Sebab apa? Sebab Nabi SAW merasa terganggu bukan sebab dia buta. Tapi Nabi kata, nantilah kejap. Saya sedang berdakwah ni. Saya sedang berusaha nak bawa dia orang ni masuk Islam. Kerana kalau dia orang ni masuk Islam, besar sumbangan terhadap Islam yang mereka boleh berikan. Bukan Nabi double standard, tak. Tapi dari sudut priority, Nabi nak dakwah dulu pada orang-orang besar bangsawan-bangsawan ni. Turun ayat Quran. Sebenarnya, kalau ayat Quran tak turun pun tak apa. Allah Ta'ala bagi ilham je kat Nabi, bagi mimpi sudah. Tak perlu dirakam dalam Quran. Tapi Allah Ta'ala rakam dalam Quran sebagai jadi pengajaran untuk kita. Apa pengajarannya? Kalau Nabi, dia menentukan prioriti pada penilaian dia, sehingga Allah Ta'ala tegur prioriti itu salah, kerana orang yang kamu anggap nak masuk Islam daripada kalangan bangsawan tu, mereka tak nak pun. Mereka tak akan terima pun dakwah kamu, wahai Muhammad. Mereka sombong. Kan? Tapi, orang buta ni dia ikhlas. Orang buta ni dia betul-betul nak belajar agama. Layan dia dulu. Dan ia menjadikan kita ni orang kata apa, terambil manfaat, ataupun kita kata terfikir pada diri. Kalau Nabi SAW ditegur, walaupun dari sudut logiknya macam betul, sehingga Allah Ta'ala tegur dia sebab Nabi tak tahu benda gaib. Nabi ingat mereka nak masuk Islam ni orang bangsawan ni. Nasihat kepada kita secara langsung. Jangan dalam dakwah ini kita mengabaikan mana-mana manusia. Jangan dalam dakwah ini kita layan orang double standard. Apa dia? Kalau dia ni orang biasa-biasa je, maka kita layan pun macam biasa-biasa. Tapi kalau kita tahu dia VIP, maka layanan kita pun macam VIP. Tak betul tu. Kerana manusia ni sama saja. Di sisi Allah, manusia ni sama. Mungkin di sisi Allah, orang yang miskin yang kita anggap miskin, orang yang hina yang kita anggap tak ada kedudukan, lebih bernilai dan lebih mulia di sisi Allah dan lebih terkenal di sisi Allah berbanding kita ni. Sebab tu saya selalu pesan pada tuan-tuan, pada diri saya lah, saya ingatkan diri saya dan saya cerita pada tuan-tuan. Kadang-kadang orang yang duduk di depan kamera, berkuliah, berceramah, tak semestinya orang tu merupakan orang yang paling ikhlas sekali. Kenapa? Kerana berkemungkinan dia ditimpa penyakit riak, dia ditimpa penyakit ujub, yang mana riak dan ujub ni boleh datang dan mengganggu jiwa kita. Kan nampak pakai kepiah putih, tiba-tiba orang bagi pujian pula, baguslah, kita pula susah nak jaga jiwa, tuan-tuan. Saya ni selalu duk mikir seorang-seorang, adakah pahala bila aku buat kerja dakwah ni? Takut-takut terkena penyakit riak, takut-takut terkena penyakit ujub, takut-takut terkena penyakit tak ikhlas, takut-takut terlayan orang tak sama
Tengok pula pada statusnya, pada pangkatnya. Subhanallah, ini merupakan perkara yang paling sangat-sangat menakutkan. Moga Allah Subhanahu wa taala pelihara saya daripada penyakit-penyakit yang seperti ini. Ya. Baik. Ini merupakan satu peringatan. Budak ke, orang biasa ke, orang VIP ke, mereka adalah manusia yang perlu dilayan selayaknya. Baik. Kemudian yang keempat, istihbaba tauqiril kibar wa inzalin nas manazilahum fil fadli wal karamah. Digalakkan untuk kita menghormati orang-orang yang lebih dewasa. Bukanlah makna bila kita kata budak tu ada hak, maka orang dewasa pun kita buat tak peduli. Tak juga. Laisa minna, Nabi kata, bukanlah daripada kalangan kami. Man la yarham kabirana, man lam yuqir kabirana, wala laisa minna ma la yarham saghirana wa lam yuqir kabirana. Yang bermaksud bukanlah, yang bermaksud bukanlah daripada kalangan kami orang-orang yang tidak menghormati orang-orang yang dewasa, orang-orang tua di kalangan kami, ya, dan orang yang tidak menghormati orang-orang muda di kalangan kami, tidak mengasihi orang yang muda daripada kalangan kami. Maksudnya orang tua dihormati, orang muda dikasihi. Laisa minna man lam yarham saghirana wala lam yuqir kabirana. Bukanlah daripada kalangan kami orang yang tidak mengasihi anak-anak muda di kalangan kami, yang tidak menghormati dan juga yang tidak menghormati orang-orang besar di kalangan kami, iaitu orang-orang yang lebih berumur di kalangan kami. Baik, itu yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inzalin nasi manazilahum, dan meletakkan manusia itu di kedudukan yang selayaknya. Kan? Dia letakkan manusia itu di kedudukan yang selayaknya. Fil fadli wal karamah, pada kelebihan dan pada karamah, pada kemuliaan. Okey. Kita tengok hadis yang kedua dalam bab ni, itu hadis yang ke-570. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Baina Ayyub alaihi salam yaghtasilu 'uryanan fakharra alaihi jaradun min dhahab. فجعل أيوب يحثي في ثوبه فناداه ربه عز وجل يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى قال بلى وعزتك ولكن لا غنى بي عن بركتك رواه البخاري حديث رواية الإمام البخاري. Yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, baina Ayyub alaihi salam yaghtasilu uryana, ketika mana Ayyub alaihi salam mandi dalam keadaan tidak berpakaian. Macam mana ni? Kan? Bukan ke para ulama dulu kita duk sebut tak boleh mandi dalam keadaan tidak berpakaian? Jawapannya memang tak boleh mandi kalau tak pakai pakaian. Dalam bahasa kita mudahnya mandi bogeh. Memang tak boleh. Kalau mandi bogeh tu di tempat yang terbuka. Duk ramai orang duk ada. Orang duk buat apa? Parti. Buat jamuan tengah-tengah. Keliling kolam renang. Kita buka baju semua terjun. Tak boleh lah. Yang tu memang tak boleh. Tetapi kalau di tempat yang tertutup, tempat yang orang tak nampak aurat kita, tinggal kita je, boleh untuk kita mandi tidak berpakaian. Boleh. Kenapa boleh? Ni dah dalil. Dan di sana ada dalil lagi riwayat Bukhari tentang Nabi Musa alaihi salam, yang mana Nabi Musa pun pernah mandi dalam keadaan tidak berpakaian. Okey? Baik. Waktu Nabi Ayyub mandi dalam keadaan tidak berpakaian, fakharra alaihi jaradun min dhahab. Maka tiba-tiba terjatuh daripada Nabi Ayyub tu
belalang daripada emas. Para ulama berbeza pendapat dalam mentafsirkan maksudnya. Ada yang kata memang betul-betul belalang. Belalang tu emas. Yang betul-betul belalang hidup dan ia adalah emas. Ada yang kata gitu. Ada yang kata bukan emas, tapi bentuknya macam belalang. Tapi wallahu alam, bagi saya lah, yang kedua ni yang betul lah. Itu emas bentuk macam belalang. Tiba-tiba jatuh. Ada satu riwayat kata air itu yang jadi emas berbentuk belalang. Air yang mandi tu. Air yang Nabi Ayub mandi tu. Tapi nampak macam tak berapa kena. Sebab fakharra alaih. Jatuh daripada Ayub. Maksudnya daripada atas. Bukan daripada badan dia, daripada atas. Mungkin Allah Ta'ala berikan mukjizat kepada Nabi Ayub ni sehingga turun emas daripada langit. Allah Ta'ala Maha Berkuasa. Kenapa jatuh tu? Wallahu a'lam. Kerana mungkin Nabi Ayub ni Allah Ta'ala uji dia dengan sakit. Kan kita tahu Nabi Ayub Allah Ta'ala uji dengan sakit. Cuma para ulama ada bahaslah sakit Nabi Ayub ni. Betul ke Nabi Ayub ni sakit sampai berulat-ulat? Kalau ikut dalam sebahagian kisah Israiliyat disebut sampai berulat-ulat Nabi Ayub ni. Tapi pendapat ni tidak dipersetujui oleh guru saya, Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Kerana dia kata yang pertama, kisah-kisah yang menyebutkan jenis penyakit Nabi Ayub ni semuanya riwayat yang tidak sahih daripada Nabi SAW. Semuanya Israiliyat. Semua kisah Israel. Dan tak mungkin Allah Ta'ala jadikan seorang Nabi yang kerjanya nak berdakwah kepada manusia, tetapi Allah Ta'ala jadikan penyakit itu penyakit yang menyebabkan orang lari daripada dia. Nak dekat pun takut sampai berulat. Susah kata sampai berulat, tuan-tuan. Kadang-kadang orang kena penyakit kurak pun kita takut nak dekat. Orang kena penyakit kusta pun kita takut nak dekat. Apatah lagi yang jenis berulat, lagilah takut. Jadi kalau orang lari, apa faedah Allah Ta'ala lantik Nabi Ayub jadi Nabi? Itu persoalannya lah yang disebutkan oleh guru saya, Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Dan betul lah pun tidak ada dalil yang menyebutkan sampai berulat-ulat tu. Takut-takut kita jadi sampai menghina Nabi pula. Kan? Sedangkan Nabi Allah ni manusia yang mulia, manusia yang diutuskan oleh Allah untuk berdakwah. Jadi mungkin dia sakit. Tapi sakit apa sakit lah. Sakit gering lah. Tapi taklah sampai berulat-ulat tu. Tak ada. Jadi dia mandi. Bila dia mandi, keluar daripada dia emas. Turun daripada dia emas. Turun atas badan dia tu emas. Faja'ala Ayyub yahsi fi thawbih. Lalu Nabi Ayub pun bila nampak emas tu, dia pun ambil, dia letak dalam baju dia. Dia ambil, dia letak dalam baju dia. Fanadahu rabbuh azza wa jal. Maka Tuhan pun seru dia. Ya Ayub, wahai Ayub, alam akun agnaituka amma tara? Bukankah aku sebelum ini telah mengkayakan kau seperti mana yang kau lihat? Kan? Aku kayakan kau. Kau nak ambil lagi benda tu? Kata Nabi Ayub, bala wa izzatik. Benar wahai Tuhan, demi keagunganmu. Walakin la ghina bi an barakatik. Tetapi tidak ada kecukupan padaku tentang keberkatanmu. Maksudnya Nabi Ayub nak bagi tahu kat Tuhan, selagi mana engkau beri kepadaku wahai Tuhan, selagi mana engkau rezekikan kepadaku wahai Tuhan, aku tetap akan ambil dan aku tetap akan hargai dan syukuri. Aku tak bazirkan, aku tak buang-buang. Tambahan pula, kalau harta tu harta yang bernilai. Selagi mana Allah Ta'ala berikan pada kita, ambil. Dan kita manfaatkan. Manfaatkan. Okey, apa faedah yang kita boleh ambil daripada hadis ni? Yang pertama, Nabi Ayub ni orang yang sabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna wajadnahu sabira. Ni'mal abd, innahu awwab. Sesungguhnya kami dapati Ayub ini seorang yang sabar. Sebaik-baik hamba, dialah orang yang awwab, seorang yang kembali kepada Tuhan, yang mengadu kepada Tuhan, yang merintih kepada Tuhan.
Itulah Nabi Ayub alaihi salam, yang Allah Ta'ala uji dia dengan ujian kesakitan dan dia sabar. Dia tak pernah mengeluh. Ya, dia tetap berdoa kepada Tuhan. Dia tak pernah putus asa. Dia tak pernah kata, wahai Tuhan, aku ni Nabi, takkanlah sakit ni tak boleh diangkat walaupun sekejap. Kan? Tapi itulah Nabi yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan di atas muka dunia ni, ya, yang mana dia tak, orang kata apa, taklah sampai kepada tahap kata orang Perak ni merampuh. Merampuh ni macam fed up. Tak. Innahu awwab. Sentiasa kembali kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, merintih kepada Tuhan. Ya, itu yang pertama yang kita boleh ambil. Yang kedua, saya sebut dah tadi, dibenarkan untuk kita mandi dalam keadaan tidak berpakaian kalau tidak ada siapa di kawasan tersebut ataupun kawasan tersebut tempat yang tertutup. Yang ketiga, semata-mata mengumpulkan harta yang halal taklah dipanggil sebagai tamak. Seperti mana Nabi Ayub ni, dia dapat harta yang halal daripada Tuhan, dia ambil, disimpan dalam pakaian dia. Taklah dinamakan tamak. Tamak ni apa dia? Tamak ni kalau kita ni kumpulkan harta, tak laksanakan tanggungjawab, dan dalam masa yang sama kumpulkan dengan cara yang tidak halal. Dahlah kumpul dengan cara yang tak halal, kemudian tindah orang pula tu untuk mendapatkan sesuatu, kemudian tak laksanakan tanggungjawab, jadi bakhil pula. Itu tamak. Tapi kalau setakat sekadar mengumpulkan harta yang halal, melaksanakan tanggungjawab, ya, tak, orang kata apa, tak cuai terhadap tanggungjawab terhadap harta tersebut, yang ni tak dipanggil sebagai tamak lah. Tak dipanggil sebagai tamak. Kemudian para ulama berbeza pendapat apa maksud berkat dalam perkataan Nabi Ayub ni. Bila Nabi Ayub kata, walakin la ghina bi an barakatik, tetapi aku tetap merasa memerlukan kepada keberkatanmu wahai Tuhan. Apa maksud berkat dalam hadis ni? Para ulama berbeza pendapat. Ada yang mengatakan berkat yang dimaksudkan ialah berkat pada emas tu, kerana emas tu baru saja turun daripada langit, iaitu baru saja mendapat arahan daripada Allah. Seperti mana Nabi SAW dalam sebuah hadis, apabila turun saja hujan, bila turun je hujan, Nabi akan lurutkan baju Nabi ni untuk Nabi kenakan air hujan tu ke badan Nabi, ke mana-mana bahagian badan. Bila sahabat tanya kepada Nabi SAW, kenapa Nabi buat macam tu? Nabi kata, innahu hadisun ahdin bi rabbih. Kerana hujan ni baru saja menerima arahan daripada Tuhan untuk turun. Jadi ada keberkatan di situ. Kita pun lepas ni kalau hujan turun, kan, kalau hujan tu bukan hujan esik lah, hujan biasa. Kan, sekarang kan musim hujan kan. Jadi kalau hujan baru turun, kita ambil sikit hujan tu letak ke badan. Tak muka ke, letak kat tangan ke, untuk mengambil keberkatan daripada hujan. Ya? Itu tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, ada yang kata berkatlah pada emas tu kerana dia turun dalam keadaan mukjizat daripada Tuhan. Orang lain mandi, keluar daki. Kan? Orang lain mandi, keluar daki. Tiba-tiba Nabi Ayub mandi, dapat emas. Ni seronok mandi ni. Dapat emas. Tapi itu adalah mukjizat. Jadi oleh kerana itu Nabi Ayub ni tunjuk, kan? Nabi Ayub ni tunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dia menghargai pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mensyukuri pemberian Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak tolak, dia terima. Kerana sebagai hamba yang bersyukur, apa saja yang Tuhan beri kepada dia, dia syukur. Allah Ta'ala beri penyakit pada dia, dia syukur. Sebab itu orang beriman ni, sama ada dapat kebaikan ataupun dapat musibah, dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu salihat, ataupun alhamdulillah ala kulli hal.
Kedua-duanya dapat kebaikan, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang mana dengan kebaikan dengan apa ni kata? Kebaikan sempurna segala dengan nikmat sempurnalah segala kebaikan. Kalau dapat musibah, alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Tu sifat orang beriman. Dapat kebaikan pun dia syukur, dapat musibah pun dia syukur. Dapat musibah syukur? Ya, syukur. Kerana dengan musibah kita sedar diri. Dengan musibah kita bergantung pada Tuhan. Dengan musibah kita rasa seronok dalam ibadat. Dengan musibah kita khusyuk dalam salat. Dengan musibah kita lupa sekejap dunia. Jadi banyak sebenarnya faedah ataupun hikmah yang boleh diambil daripada musibah yang Allah Ta'ala bagi kat kita, dan kita akan sedar diri. Kenapa kita sedar diri? Kita akan tahu dunia ni sementara saja untuk kita. Dunia ni sementara je untuk kita. Dunia tak, orang kata apa, tinggal selama-lamanya. Dunia ni bukan tempat untuk kita tinggal selama-lamanya. Bila kita kena musibah, kita tahu, dunia ni memang begitulah keadaan dia. Kan? Dunia ni memang ada kalanya, bahkan dalam banyak keadaan, tak berikan pun semua benda yang kita nak. Ada yang kita dapat, banyak yang kita tak dapat. Kan? Ia menjadi satu ruang kepada kita untuk kita beringat. Yang kita boleh dapat semua benda ni, yang kita nak ni, syurga je. Dunia tak. Ada benda yang kita dapat, banyak benda yang kita tak dapat. Tapi, tetap bersyukur kepada Allah. Kalau ada kebaikan yang Tuhan beri, syukur. Alhamdulillah. Allah Ta'ala lah pemberi. Kalau tak dapat, tak kisah. Itu bukan rezeki aku. Sampai masa nanti kalau Tuhan kata dapat, dapat. Tak ada siapa boleh halang. Orang cuba nak halang. Orang cuba nak halang. Tapi kalau Tuhan kata dapat, dapat kita. Tak ada siapa boleh halang pun. Tak ada siapa boleh sekat pun. Baru ni saya pergi ke Patani. Saya pergi ke Patani, Thailand. Bersama dengan tim Global Ihsan. Dengan Ustaz Rezanya, dengan Kak Majini, dengan Haji Hamidnya. Kita pergi melawat satu sekolah di Patani. Kemudian sebelum kami nak pergi sekolah Ustaz Wan Sukri, nama pendakwah tu, dia baru balik daripada Mesir. Kita nak bantu dia untuk bina sekolah. Jadi bila kita buat lawatan, sebelum nak pergi ke sekolah dia tu, kami berhenti dulu dekat masjid sebab dia baca khutbah kat masjid tu. Kami berhenti dulu kat masjid tu, kami solat Jumaat di situ, kami nak dengar dia baca khutbah. Keluar daripada masjid, lepas solat Jumaat tu, saya keluar dengan Ustaz Reza. Ada 2-3 orang duk tegur. Saya. Pergi ni dekat kawasan Yala. Yala ni jauh sikit lah. Dia bukan bawah-bawah ni, di atas-atas sikit. Jadi bila lalu dekat masjid tu, dia tegur saya, dia tak gambar dengan saya. Saya masa tu saya kata, salah orang kot, dalam hati lah, salah orang kot. Lepas tu dia kata saya selalu dengar ustaz punya kuliah, dia kata. Macam mana boleh tahu? Dia kata saya tengok YouTube. Tengok YouTube. Saya kata, tengok YouTube boleh faham? Boleh? Dia kata, boleh faham? Tuan-tuan, cuba bayangkan. Punya jauh pun. Kan? Dia kata dia ikut follow saya lama dah. Kan? Saya pergi Riau 2019. Duduk di masjid salat Isyak. Berjemaah di masjid dengan jemaah orang Riau. Datang juga kat saya, tegur. Kata saya banyak follow Ustaz punya kuliah di YouTube. Sebab tu saya kata, golongan PMT ni, Pro Media Tajdiid ni, banyak pahala dia ni. Kan? Menyampaikan suara saya. Mungkin dekat Malaysia ni, banyak halangan yang berlaku. Tapi, orang tak boleh sekat suara kita. Duduk dalam bilik ni pun, still, Allah Ta'ala boleh takdirkan suara tu sampai. Kan? Suara tu boleh sampai. Kalau Allah Ta'ala nak bagi sampai, tak ada siapa boleh halang. Sekatlah macam mana pun. Selagi Tuhan kata sampai, maka dia akan sampai. Okey? Baik. Bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata kepada Ayub, alam akun agnaituka amma tara, bukankah aku telah kayakan kamu, wahai Ayub? Di sini juga timbulkan perbahasan.
Adakah maksudnya memang Nabi Ayub ni kaya sungguh? Ada yang kata, mungkin Ayub ni kaya sungguh, ada harta. Tapi itu tidak menghalang dia untuk ambil harta yang halal. Tetapi, boleh jadi juga, Ayub taklah kaya. Cuma dia kaya dari sudut jiwanya kaya. Tuhan jadikan jiwanya kaya. Seperti mana sabda Nabi SAW, Laisal ghina an kasratil aradi, walakinnal ghina ghinan nafsi. Bukanlah kaya itu dengan banyaknya harta, tetapi kaya itu dengan ghinan nafsi, dengan kayanya jiwa. Kaya jiwa ni maksudnya tak kaya pada harta benda, tapi dia still boleh jadi pemurah. Dia still boleh memberikan manfaat pada orang lain. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Mudah-mudahan ada manfaat kuliah yang saya sampaikan pada malam ini. Saya tengok kalau ada soalan saya jawab dulu sebab tuan saya sebenarnya dalam perjalanan ni kan saya berhenti sekejap dekat studio Pro Media Tajdik ni untuk berkuliah bersama dengan tuan-tuan. Saya dalam perjalanan nak pergi ke Kuala Lumpur insya-Allah kerana esok ada sedikit program di Kuala Lumpur Baik, saya tengok dulu kalau ada. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Setinggi-tinggi tahniah Prof atas pelantikan sebagai Profesor penuh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ini rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala bagilah. Salam Prof, setinggi-tinggi tahniah Prof atas pelantikan sebagai Profesor penuh. Masya-Allah, ramai yang tahu ni. Sekejap je. Sekejap je orang tahu Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Kenakah kita ikut makanan dan pakaian? Dan bab keduniaan Nabi SAW, adakah ada makanan dan pakaian sunnah? Okey. Soalan ni simple je tapi jawapannya besar. Ya. Dalam bab makanan ni, ada makanan yang Nabi SAW suruh kita makan dengan arahan yang jelas. Contohnya macam Nabi SAW suruh kita makan 7 biji tamar ajwah. Ataupun dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan tentang madu itu penawar. Yang ni boleh lah. Memang dituntut lah. Walaupun bukanlah satu kewajipan. Tapi bila Nabi dah suruh, maka adalah kebaikan di situ. Dan kalau kita buat, kita dapat pahala sunnah. Sepakat. Tetapi dalam bab-bab lain, makanan-makanan yang Nabi suka dan Nabi tak arahkan kita makan. Contohnya macam Nabi suka makan labu. Nabi suka makan kambing bahagian betis. Adakah kita yang tak suka kambing ni dianggap sebagai tak suka sunnah kalau kita tak makan? Jawapannya tidak. Jawapannya tidak. Tapi kalau kita makan, kita jadikan diri kita suka makan kerana kita nak bagi sama diri kita dengan Nabi SAW, mengikut pendapat yang tepat di kalangan para ulama, kita akan dapat pahala dari sudut niat kita nak sama dengan Nabi SAW. Sama juga macam pakaian. Pakaian ni yang Nabi pakai, ada pakaian yang Nabi arahkan kita pakai. Umpamanya, Nabi arahkan kita pakai pakaian ihram. Pakai pakaian ihram waktu ihram. Waktu nak buat umrah, waktu nak buat haji. Laki kena pakai ihram. Perempuan ada dress code dia. So, kena follow. Yang kedua, Nabi SAW ada sebut Allah suka pakaian yang berwarna putih. Yang tu pun dituntut. Nabi suruh kita pakai pakaian yang menutup aurat. Dan kita pakai pakaian yang menutup aurat. Itu dituntut. Tapi macam mana fashionnya? Apa warnanya? Itu terpulang. Ada pakaian Nabi tak bagi orang lelaki pakai. Apa dia? Pakaian yang menyerupai perempuan. Orang perempuan tak boleh pakai pakaian yang menyerupai lelaki. Orang lelaki tak boleh pakai sutra. Itu semua perlu diikut. Kerana ada arahan jelas daripada Nabi SAW. Tapi macam mana fashionnya? Ini taklah ditentukan secara spesifik. Orang Melayu boleh pakai baju Melayu. Boleh pakai jubah. Boleh pakai kurta. Orang India boleh pakai kurta. Boleh pakai songkok. Boleh pakai kopiah. Sebab saya pernah pergi kuliah, saya pakai songkok. Ada seorang kata belajar hadis tapi serban pun tak pakai songkok je, tak sunnah. Songkok pun sunnah juga. Kerana Nabi SAW tak suka kita pakai pakaian yang pelik pada orang. Jadi pakaian menepati sunnah. Tapi kalau pakai serban, sunnah ke? Nabi SAW pakai serban. Sahih. Tapi arahan, galakkan untuk pakai serban tak ada yang sahih. Cuma kalau kita pakai serban kerana nak mengikuti Nabi SAW, rindu kita pada Nabi SAW, kita dapat pahala atas niat tu. Tapi kalau kita pakai kepiah ni pun kalau diterima sebagai pakaian yang baik, menepati sunnah Nabi SAW. Okey.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Makcik nak sampaikan ucapan tahniah dari anak acik junior Ustaz di Sekolah Izzuddin Shah atas pelantikan Ustaz. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Moga Allah Ta'ala berkati kita semua. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Adakah benar nyanyian Tala'al Badru Alaina dinyanyikan oleh orang Ansar ketika Rasulullah SAW sampai ke Madinah ketika hijrah? Dalam isu ini ada dua pendapat. Ada yang kata nasyid Tala'al Badru Alaina dinyanyikan oleh orang Ansar kepada Nabi SAW waktu Nabi sampai ke Madinah waktu hijrah. Ada yang kata nasyid tu disampaikan ataupun dilaungkan oleh orang-orang Ansar ketika Nabi sampai ke Madinah waktu Nabi SAW balik daripada peperangan Tabuk. Ada dua pendapat di situ. Wallahu a'lam. Tapi memang adalah kisah tu memang sahih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Hari itu saya ada tanya, jika seorang tu tidur terus lepas salat isyak ketika wuduk masih ada, adakah dikira mendapat sunat berwuduk sebelum tidur? Jazakumullah khair wa antum fazakumullah khair. Ya, dapat. Selagi mana kita tidur dalam keadaan tidak berhadas, maka kita dapat kelebihan tu. Jadi kalau memang dah ada wuduk, tak perlu untuk ambil semula dah. Okey? Assalamualaikum. Bagaimana cara mudah untuk didik diri ini ikut sunnah? Ini kerana kita rasa terasing dan orang tengok kita pelik. Kan? Kita rasa macam terasing, orang tengok kita pelik. Waktu buat tu, harapkan pahala daripada Allah. Bukan tengok orang. Kalau kita tengok orang, kita akan demotivated. Betul. Kalau kita tengok orang, kita akan rasa kita pelik pada orang lain. Tapi waktu kita buat tu, niat kita, ya Allah, aku buat benda ni kerana ni sunnah Nabi-Mu. Ya Allah, aku buat benda ni kerana ni sunnah. Aku nak ikut Nabi SAW. Dan kita harap doa pada Allah. Mudah-mudahan dengan apa yang aku buat ni, orang tengok pelik betul. Tapi ada orang tanya, kenapa kau macam tu? Ruang untuk aku menceritakan kepada dia. Ataupun paling tidak pun, aku menjadi pengingat kepada orang yang mungkin lupa tentang sunnah dalam masalah tu. Kan? Jadi, niat macam tu. InsyaAllah. Dan jangan dengar apa orang kata. Kadang-kadang ada manusia ni dia suka mengata kat kita. Ada juga manusia dia suka kata kita kat belakang-belakang. Tapi ada jenis manusia, kerja dia menyampaikan kalam yang kita tak dengar, kutuk tentang kita, dia tolong sampai kat kita. Kita tak dengar, tapi dia tolong sampaikan. Saya senang je. Tuan-tuan, kadang-kadang orang tanya saya, Ustaz, macam mana Ustaz boleh tahan orang duk kata, orang duk kutuk macam-macam, orang duk sebut laknatullah macam-macam. Ni dalam Facebook saya ada seorang ni sebut laknatullah kat saya. Tapi saya baca, saya senyum je. Kerana bagi saya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak bagi pahala kat kita dalam keadaan kita tak buat apa-apa. Orang kutuk kita, orang maki kita, orang fitnah kita. Pahala free. Pahala free untuk kita. Selagi mana kita buat benda yang betul, selagi mana kita tak maki orang, selagi mana kita menyebarkan perkara yang sunnah, orang nak maki kita, orang nak kutuk kita, orang nak buat apa pun kat kita, syukur pada Allah. Ia adalah pahala yang free insya-Allah bila sampai ke negeri akhirat nanti. Pegang tu je. Kita hidup kerana Allah, kita hidup untuk ibadah. Kita bukan hidup untuk mendapatkan pujian orang. Kita bukan hidup untuk mendapatkan sanjungan orang. Kerana kalau kita hidup untuk mendapatkan sanjungan orang, kita hidup untuk dapatkan pujian orang, takkan boleh. Seperti mana kata Imam Syafi'i rahimahullah, ridha nas ghayatul la tudrak. Redha manusia adalah satu, kita panggil satu matlamat yang tidak akan dapat untuk dicapai. Akan ada orang tak puas hati dengan kita. Akan ada. InsyaAllah, kita kuatkan semangat. Jangan dengar orang kata apa. Pedulikan apa yang orang nak cakap. Selagi mana ia sunnah, kita amalkan. Mudah-mudahan ada orang ikut kita. Dan kita akan mendapat pahala. Ada orang kutuk. No big deal. Orang kutuk kita, kita makan sedap lagi. Orang kutuk kita, kita boleh minum sedap lagi. Orang kutuk kita, kita boleh tidur lena sedap lagi. InsyaAllah. Jadi, jangan jadikan itu sebagai satu pematah semangat. Daripada saya lah. Yang sedikit ada pengalaman kena maki hamun ni. Ya, walaupun taklah teruk sangat. Tapi adalah sikit pengalaman. Jadi saya boleh kongsikan sikit-sikit. Wallahualam. Terima kasih banyak pada semua yang hadir pada malam ini. Saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata. Sentiasa doakan saya. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala jaga jiwa saya. Jaga niat saya supaya tidak tersasar daripada menyampaikan agama yang benar mengikut Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Saya ucapkan terima kasih banyak juga
kepada orang yang menganjurkan kuliah, pihak yang menganjurkan kuliah, Datuk Syekh Hamid Johan, Haji Hamid, Haji Shah, Datuk Rozhan dan juga Tan Sri Azman yang tak jemu-jemu menganjurkan kuliah pada setiap hari Selasa dan Khamis ini. Terima kasih banyak. Moga Allah Taala berkati mereka. Terima kasih pada semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.